Ni ke ni? Ni. Ini untuk Untuk mic. Dua. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Bismillah. Okey. Tinggal kan. Bawa sopan dia. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. Tinggal pada umatku dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya melainkan kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Dia dikasihi mengurusi surah Al-Muhaimin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Puan guru, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala temukan kita pada malam 9 bulan bulan Safar. Bulan Safar, Muharram dah selesai. Kita dah masuk bulan Safar. Alhamdulillah, 26 bulan September miladinya, hijrinya, kita masuk dalam bulan Safar. Alhamdulillah, ala kulli hal, esok dah 9 Safar insya-Allah. Sudah masuk bulan kedua daripada tarikh-tarikh ataupun bulan-bulan Islam. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, kita berada dalam surah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ni segi dia maksudnya Al-Hifzu, maksudnya memelihara. Nama baik pada Allah, nama yang elok bagi Allah, Al-Muhaimin, yang memelihara. Jadi mudah-mudahan kita ahli jemaah insya-Allah sama-sama memelihara dan menjaga, imarahkan surau atau rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jangan kita duduk surah Al-Muhaimin tapi tak tahu ana Quran ada ke tidak perkataan Al-Muhaimin. Allah Taala sebut auzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam assalam al-muhaimin. Allah Taala sebut surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sampai akhir surah lah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surah Al-Muhaimin ini, mudah-mudahan kita terpelihara daripada segala apa-apa saja yang Allah Ta'ala datangkan pada kita. Lebih-lebih lagi kita masih lagi dalam, kita belum menang. Kita belum menang lagi, kes makin naik. Bila pula malam ni pengumuman di Sabah. Jadi ramai yang balik daripada Sabah. Ada yang di Sabah ni tak ada, Kundasang ke lancongkan pergi mengundi. Ada yang lancong tak ada. Jadi jaga kesihatan lah, kuarantin dan sebagainya. Jadi ala kuliah malam ni Allah Ta'ala bagi saya, bila sebut tadi ada kuliah malam ni, tak sihat mulanya, macam pening kan. Mungkin sebab mengadap laptop daripada pagi sampai 6.30 petang tadi. Ada kelas tuan-tuan. Kita berguru lah. Ada guru berkelas. Jadi mungkin tengok skrin lama sangat, berhenti semayang je dengan makan. Untuk kuliah malam ni rasa macam nak tumbang pada kan. Tapi yang kuliah mudah-mudahan sihatlah insya-Allah. Allah bagi kesihatan pada kita untuk kita sama-sama meneruskan agenda dan pertemuan kita selepas tokoh yang hebat datang semalam kan. Saya ni siapalah. Jadi tak live pun tak apa sebenarnya. Tapi Ustaz Badli Shah Alauddin semalam kan, Datuk. Orang hebat faham. Apa yang semalam? Bolehlah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Taala panggil lah. Ada live, orang tengok live lah ramai malam ni dengan malam semalam kan, insya-Allah. Jadi ala kulli halnya syukur pada Allah Taala. Allah Taala terbuka kita dalam rumah yang hebat, surah Al-Muhaimin. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita dan masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang soleh insya-Allah. Dan Allah Taala hindarkan kita daripada segala bala bencana dan bala penyakit lah insya-Allah. Selagi mana kita belum menang, jagalah apa-apa yang boleh dijaga insya-Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat. Allahumma rafa'na 'anil bala wal baba. Ya Allah, lindungilah kami daripada wabak dan bala ya Allah. Itu doa yang sama-sama lah kita baca dalam insya-Allah. Dan Allah, itu doa pada Allah Ta'ala juga supaya Allah Ta'ala istiqamahkanlah kami dengan kebaikan, dan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah lah insya-Allah. Saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita sikit lah sebelum masuk cerita Kaabah bab keempat, muka surat 66 kan, atau 65 yang ada kitab. Allah Ta'ala uji saya kehilangan ayah tercinta 8 hari bulan 9 bersamaan dengan berapa Muharram tuan? Tak ingat dah berapa Muharram, tapi sudah 3 minggu lah beliau meninggalkan kami adik-beradik. Saya merangkak anak sulung. Mungkin ada yang tahu-tahulah, yang tak tahu tak apalah. Jadi itulah kehidupan yang kita kena teruskan. Kita kena teruskan tuan-tuan dan puan sekalian. Inilah bekal amal kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada 3 tempat, 3 ayat yang menerangkan tentang ajal manusia. Ayat yang di mana فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang ajal pada kamu, ini kematian pada kamu, la yastakhiruna sa'ah, kamu tidak akan boleh untuk melewatkan sesaat, wala yastaqdimun, hatta cepat sesaat. Ayah saya meninggal 9.20 minit pagi, 9.30 minit pagi di rumah, di atas pangkuan ibu saya. Saya ketika itu berada di Ampang. Percaya tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik umur beliau 62 tahun, sihat walafiat, tak nyusahkan anak-anak, pergi macam tu je. Walaupun dia ada kisah sejarah 10 tahun yang lalu pergi ke Pusrawi untuk rawatan jantung. Tapi Alhamdulillah ala kulli hal 10 tahun kebelakangan ni sihat walafiat. Semua banyaklah tanda-tanda yang boleh saya share malam ni sebelum kita masuk cerita Kaabah kan. Sebulan tak jumpa, jadi banyaklah kena update kan. Jadi mudah-mudahan kita yang hidup ni buatlah persediaan. Mudah-mudahan persediaan yang kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu inilah, datang ke kuliah, datang ke surau masjid, sedekah dan sebagainya, masak dan sebagainya, tengok kuliah yang live pun, tu saham juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan segala kerja buat kita semata-mata amalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni tak apa nak aktif sangatlah saya ceramah ni, agak sedikit pening. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada saya dan family untuk menempuh kehidupan. Walhal anak sulung, banyaklah tanda-tanda yang pelik. Saja share lah. Ayah saya ni dijumpa kawan 2 minggu 3 minggu sebelum beliau pergi, berjumpa dengan kawannya tahun 80-an. Tuan-tuan, tahun 80-an tak pernah jumpa tuan-tuan. Tahun 80-an jumpa tahun 2020, ajak makan, ajak ngopi apa semua kan. Tu mak saya dah perasan dah. Cuma mak senyap je lah, dia tak kata apa. Antara benda lagi yang boleh saya sharing juga, dia tidak banyak bercakap ketika mana cucu dan anak-anaknya datang ke rumah. Walhal ayah saya seorang yang periang macam saya jugalah. Jadi itulah antara benda-benda yang berlaku. Ketika mana 9.30 saya sampai rumah mak pukul 10.30. Saya rasa betul tak ayah meninggal ni. Kita sebagai anak kan, nangis tu biasalah, tengok sayu dan sebagainya. Dia kata selagi mana pihak hospital tak datang, maka kita sahkan lagi lah kematian beliau. Walaupun adik ipar saya seorang doktor, boleh cek jantung dengan adik, dia kata tak adalah long, ayah tak ada dah. Tak apalah, kita tunggu hospital Ampang datang. Lama juga ambulans nak datang, akhirnya mengesahkan ayah di atas pembaringan. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, segujur badan dan kedinginan. Allah, mak saya cerita kan, tisu ada kan. Tapi saya dah macam, kita redha lah, ayah kita pergi kan. Ayah saya minta urut kaki. Dia salah satu tanda-tanda orang nak pergi meninggalkan dunia ni, dia rasa kaki dia jejak tu dia tak dapat rasa dah. Dia minta adik-adik saya yang bonsu bijak bicik kaki. Masa tu pukul 8.30 nak pergi kerja. Salam-salam semua okey. Alhamdulillah, memang tak ada apa, memang tak sangka langsung lah. Itu bila dah jatuh 2 kali,
Masa nak pergi tandas, ayah saya pakai jubah. Kali ketiga jatuh tu memang mak saya menjerit memanggil cucunya lah, sebab tak ada siapa dah. Memang dah lembek. Mayat ni bila tuan-tuan bila dah tak ada, dia berat. Dia berat. Maka sempatlah mak saya ajar kalimah mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ataupun kalau kita jangan duduk bila orang nazak sakaratul maut ni tuan-tuan, mabuk mati. Mabuk mati ni pening dia, kita tak tahu macam mana keadaan nazak dia, sebab nyawa nak keluar daripada bawah sampai atas. Maka mak saya ajar la ilaha illallah dengan Allah je lah. Kita bila kita tengok dalam cerita drama, asyhadu an la ilaha tak payah kan, kita doa pada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah siksa mabuk untuk mati, ya Allah. Itu masuk dia, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Maka keluarlah beluh-beluh dan mata pun dah terbelit ke atas. Mak saya pun redha dan memangku kepala ayah saya, dan akhirnya tahulah beliau meninggalkan dunia yang fana ni. Itulah antara tanda-tanda saya akhirnya sampai tunggu jenazah. Alhamdulillah pukul 10.30 pergi Masjid Al-Azim pukul 3, Masjid Al-Azim Bandar Indah, mandi. Tukang mandi mayat kata ramai pula mandi untuk arwah kali ni. Selalunya saya seorang, selalunya saya dengan pembantu saya. Ni disebut, kata Ustaz, ramai anak-anak di luar sana ni untuk makluman untuk anak-anak yang soleh-solehah di luar sana dan yang mendengar kuliah pada malam ini. Jangan takut untuk memandikan jenazah ibu dan ayah kalian. Kadang-kadang takut, apa yang takut tak tahulah. Yang padahal yang itulah yang memandikan kita kepada kita kecil dulu. Itulah yang membasuh najis kita ketika mana kita kecil dahulu. Maka hormati dan hargailah saat-saat akhir bersama beliau sebelum dimasukkan ke dalam yang lahat. Mandi ramai 3-4 orang adik saya lelaki. Saya adik-adik 4 orang, 3 perempuan, 4 lelaki. Adik 4 alhamdulillah dapat mandi sekali lah. Mandi apa semua ramai, jadi cepat. Alhamdulillah kata cepat. Alhamdulillah. Lepas tu bila cek, yang antara satu cara bila kita mandi jenazah, kita cek dubur dia sama ada najis atau tidak. 3-4 kali cek memang tak ada. Alhamdulillah tu orang satu tanda-tanda yang baik lah. Selalunya bila mayat ni dia ada keluar najis. Bila cek 3-4 kali selut-selut tak ada. Adik saya perempuan, mak saya pun ada sekali. Mandi-mandi dengan sabun apa semua, belakang depan apa semua, jaga aurat apa semua. Mungkin selama ni kita tengok kita tak pernah berkhusus ataupun mandikan mayat, tapi hari itulah hari pertama saya memandikan mayat ayah saya sendiri. Kira praktikal terus. Tak pernah pun selama ni saya pergi kursus pengurusan jenazah. Setelah tengok macam mana kapan dibuat dan sebagainya, itulah selesai. Bila diletak di bawah, angkat amai letak. Bila cek-cek untuk letak kapas di hidung, di telinga dan sebagainya, alhamdulillah tak keluar darah. Selalunya mayat tekanan di dalam dia akan keluar darah di belah-belah rongga-rongga lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tu tanda-tanda yang baik lah untuk arwah. Selesai nak akad asar, Imam Masjid Al-Azim suruh saya semayang. Ustaz, kita semayang lah 4 suku 10, masa tu nak asar dah 4.20 kan. Kata adik-adik seorang lagi daripada Terengganu tak sampai, adik nombor 5. Tunggu kejap boleh Ustaz? Kata boleh, tak apalah. Alhamdulillah sampai daripada Kertih sampai cium ayah, adik-adik lain semua dah cium, anak-anak saudara mara. Lepas asar, lepas semayang jemaah, saya diminta menjadi imam lah. Dia kata waris. Saya ni kita yang menghadapi dugaan, kita yang menghadapi tekanan, kita yang menghadapi peristiwa tersebut. Kadang kita tak kuat. Kita tak kuat, tapi kita kuatkan juga untuk penghormatan terakhir ayah kita. Itu sebab ayah dan ibu ni selagi mana dia ada, hargailah mereka. Bila dah tak ada, bolehlah kita nak kata apa kan? Kita nak kata apa? Ayah saya selalu telefon saya. Jarang pula ayah telefon anak. Anak jarang telefon mak ayah. Itu antara sikap ayah saya lah yang saya rasa sangat. Di mana ada mak ayah, telefonlah yang dah meninggal dunia, tolong doakan. Jadi bila dah solat, angkat takbir, kita sebab dan sebagainya, 4 takbir, bukan 4 rakaat. Tuan-tuan jangan salah pula, sembahyang jenazah pun tertukar dengan sembahyang zuhur. 4 takbir saja, bukan 4 rakaat. Sembahyang, lepas tu selesai, hantar ke kuburan UK Perdana. UK Perdana, situlah tempat untuk orang Pandai Indah dan sekitar Ampang. Sebab dah penuh dah di Bukit Permai dan sebagainya. Bawa saya naik jenazah sekali. Alhamdulillah ketika nak tanam, hujan intik-intik turun. Nak tanam, Allah mesti tengok ni lihat tu tuan-tuan. Kita rasa insaf tuan-tuan.
Kita rasa rumah kita kondominium ni rasa macam sempit dah Ustaz. Allah tengok gang lahat tu boleh muat. Memang adik saya duduk 3 orang. Memang saya rasa besar ni juga rasanya. Sebab tanah terhad. Jadi terpaksa kecilkan. Jadi jenazah masuk ke dalam, adik-adik saya pegang macam tu 3 orang, saya tak muat dah. Besar kan, tempat besar kan. Allahu Akbar. Itulah rumah kita tuan-tuan. Besar macam mana pun itulah yang kita bakal untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam kain kafan yang diikat di atas dan di bawah pakaian yang berwarna putih tersebut. Tuan-tuan, walaupun di dunia ni kita ada pakaian mewah, serba cantik, itulah pakaian kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita membawa amal-amal untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peristiwa ketika mana nak bumi, hujan turun rintik-rintik, ketika mana dah tanam, hampir lebat hujan, ketika mana bacaan talqin lagi kuat, hujan turun lebat, selebat-lebatnya. Basah semualah yang datang tu. Mudah-mudahan hujan rahmat di petang hari dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama mayat tuan-tuan, daripada pukul 9.30 sampailah sebelum pukul 6.30 dah selesai dah. Itulah seeloknya. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Ta'ala, kita yang bakal bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kita doa Allahumma khatimah ya Allah, matikanlah kami, akhirkanlah hidup kami dengan mati yang baik ya Allah, wala takhtim ana ya Allah bisu'il khatimah ya Allah, jangan kau matikan kami dalam mati yang buruk ya Allah. Itu doa paling penting tuan-tuan. Dan cerita malam ni bukan nak cerita mati ni, walaupun Fadil Ustaz Dasuki suka menceritakan tentang azab kubur, kematian dan semua, sebenarnya peringatan. Nabi sebut orang paling bijak ialah orang sentiasa mengingati akan kematian dan bersediaan untuk bertemu dengan kematian tersebut. Jadi apabila ada kita doa pada Allah Ta'ala kubur kita nanti, Allahumma ja'al kubra rawdah min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur kami salah satu taman-taman syurga-Mu ya Allah, wala taj'al kubrana, janganlah jadikan kubur kami hafrah min hafraniran, salah satu lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ni tuan-tuan, amal kita ni tuan-tuan. Bukan cerita malam ni nak potong steam. Ustaz cerita dari tak lalu nak makan, makanan dah kat luar kan. Terus nak balik dengan suami pun tak bercakap, dengan isteri pun tak bercakap. Cerita kematian ni mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita kan. Perjalanan kita kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Itulah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan sedikit pengusian yang saya cerita pada malam ni berkenaan dengan perginya ayah tercinta menjentik hati kita supaya berbakti pada ibu dan ayah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana, buat baik pada mak. Kadang-kadang kita sebagai anak memberhati mak, kadang-kadang mak kadang-kadang nak rehat, kadang-kadang letak anak-anak kita, kadang-kadang kita pun sibuk sangat, tak ada nak call mak ayah kita lah. Itu paling basic lah. Mana mak ayah dekat, ziarah lah. Wabil walidaini ihsana, ibu dan ayah kita selagi mana Allah Ta'ala bagi pinjam, kita hargailah mereka sebelum Allah Ta'ala tarik pinjaman tersebut. Bila dah tak ada, kita akan tak tahu nak cari kat mana. Bukan boleh awet, bukan boleh buat replika ke, tak boleh kan. Dia pindah alam je lah tuan-tuan. Kita doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Siapa mengajar pasal kematian kat sini? Ustaz mana? UAS lah. Siapa nama? Ustaz apa? Ustaz Syarul lah, USA. 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 Ustaz Syarul cerita bab kematian kan, kitab kan. Mukadimah baru Ustaz. Apalah. Kematian ni bukan menyebabkan kita lemah, menyebabkan kita tak tahu nak buat apa, terserah pada Allah Ta'ala, tak. Jadikan kematian ni sebagai persediaan saja. Sebab memang Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dalam ayat Quran banyaklah berkenaan dengan kematian ni. Jadi mudah-mudahan azam kita, amal kita untuk kita bawa bekal bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idza mata insan, bila matinya insan atau anak Adam, inqatahu amalahu illa min thalah. Bila matinya anak Adam atau insan ini, terputus semua amalan kecuali illa thalathatin, kecuali 3 perkara. Waladun salih yud'u lah, anak yang soleh mendoakan ibu dan ayah. Ada tak anak-anak kita yang soleh-solehah doakan kita? Kadang-kadang kita soleh seorang-seorang, kadang-kadang kita solehah seorang-seorang, datang surau masjid. Jangan kita ajak anak kita, jangan kita pimpin anak kita untuk
bersama kita masuk syurga Allah Ta'ala. Tengok tadi saya tengok satu posting daripada Al-Fadhil Dr. Zulkifli Abakri, Menteri Agama, pimpin tangan ayah dia balik Terengganu. Ayah dia tua dah. Dr. Zulkifli Abakri di Terengganu ni antara keluarga yang dihormati di kampungnya. Anak-anak, adik-adik dia semua hebat-hebat. Orang hebat-hebat di Terengganu lah. Dia pegang tangan ayah dia, Allah. Kita kata dihormat, kata balik kejap jumpa mak ayah. Boleh tengok dalam IG lah, kalau tuan-tuan ada IG lah. Dr. Zul, Menteri Agama kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini, sebelum kita masuk cerita Kaabah yang berberkah, disaluti kisah hitam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita khidmatlah pada ibu ayah kita, sebab mudah-mudahan itulah amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung menceritakan tentang Kaabah. Baru ni mendapat berita yang gembira, tuan-tuan. Kaabah kembali dibuka kepada orang tempatan. Untuk orang tempatan di Arab Saudi lah, bukan di luar negara, tapi berperingkat. Jadi kita abah kita kata selepas 31 Disember baru boleh keluar kan, untuk keluar negara. Jadi untuk yang package umrah dan sebagainya itu kena lepas bulan Disember lah, Januari, Februari, Mac, April. Tapi menurut pandangan saya dan sahabat-sahabat travel agent dan sebagainya, ada kota dia. Mungkin satu kemasukan tu dihadkan 10,000 seluruh dunia mungkin. 10,000 sebenarnya. Dia mungkin Malaysia ni akan pilih travel-travel yang besar-besar dulu lah, berbanding kita yang kecil-kecil ni. Ada kota dia. Mungkin negara-negara lain ada kota-kota dia. Dan tengok TV3 semalam, berita sebut 3 jam saja untuk buat umrah, tuan-tuan. Diperuntukkan seorang 3 jam saja untuk buat umrah, mungkin sekali saja. Jadi tak nak bersesak-sesak dekat Kaabah, tak bersesak dekat Haji Ismail, tak bersesak dekat Hajarul Aswad, tak bersesak dengan Multazam, tak bersesak dengan tempat sa'i dan sebagainya. Itu berita gembira lah. Ada sedikit keluasan dan pembukaan untuk pergi ke Makkahul Mukarramah, walaupun kita tak tahu bila kita pergi. Termasuklah kami-kami dan yang menguruskan jemaah-jemaah haji dan umrah ini. Jadi mana yang ada kitab tu boleh buka surat 80. Saya tanda hari Sabtu 29/8/2020. Tu takhir kita berhenti menceritakan perihal Hijri Ismail, makam Ibrahim, Hajarul Aswad, dan binaan-binaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, dan binaan Sis bin Adam, binaan malaikat, dan binaan Nabi Adam AS. Ni kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi duduk di Makkahul Mukarramah. Dan Allah Ta'ala sebut, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami Allah menjadikan kepada Ibrahim tempat ibadatullah dengan mengatakan, jangan engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk serta sujud. Ini antara benda penting lah untuk kita masuk. Seterusnya binaan kaum Amalik. Yang kelima, binaan kaum Amalik. Kuliah kita insya-Allah lepas tengah kita berhentilah. Tengok keadaan kesihatan insya-Allah. Kita baca sikit, mudah-mudahan kita faham apa tujuan kita buat kuliah Bumi Haramah ini, supaya kita yang tak begini ada tanam niat dan tanam azam untuk sampai ke Mekah. Tu je. Walhal kata surah masjid lain mungkin tak buat, pasal kuliah Bumi Haramah ini. Jadi sebelum tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak kasih, tak kasih maka tak rindu, tak rindu maka tak sayang, tak sayang maka tak apa tuan-tuan, tak benci tuan-tuan. Tak benci Tengok Kaabah ni tu tenang kan. Alhamdulillah lah boleh buat wallpaper gambar Kaabah. Alhamdulillah. Kita punya sejadah pun kadang-kadang ada gambar Kaabah. InsyaAllah Allah Ta'ala sampaikan kita ke bumi Mekah nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amalik adalah satu suku kaum yang berasal dari Yaman. Setelah mereka mengetahui bahawa terdapat sumber air di Mekah dan kabilah Jurhum telah berpindah ke Mekah, mereka turut berpindah ke Mekah dan tinggal di Jiyad atau Jiyad, iaitu di kawasan bahagian bawah Al-Masfalah atau Misfalah. Setiap pedagang yang datang dari Yaman yang memasuki kawasan ini akan dikenakan cukai 10%. Ketua kabilah ini bernama Al-Sumaidah bin Hud bin Hadr bin Mazin. Kabilah ini sentiasa berperang dengan kabilah Jurhum. Setelah mereka mendapat kemenangan, hak menjaga Kaabah telah jatuh ke tangan mereka. Sebab itu di bawah penjagaan mereka telah berlaku kerosakan pada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail. Lalu mereka membaikinya mengikut binaan Nabi Ibrahim AS tanpa sebarang tambahan. Boleh lihat Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, lunas penceritaan jilid
ke-23 Tarikh Al-Kaabah surat 44. Ni sejarah kaum Amalik daripada Yaman datang untuk menjaga hak Kaabah dan membina Kaabah dan membaki Kaabah. Yang ke-6, kita baca laju sikit sebab kita nak habiskan Kaabah ni. Ke-6 Jurhum. Kaum Jurhum ialah kabilah yang pertama datang menumpang minum dan menggunakan air Zam-Zam Siti Hajar. Kabilah pertama tuan-tuan dapat minum air Zam-Zam atas dunia ni. Mereka berkampung di bukit Qo'an, iaitu bukit yang bertentang dengan bukit Abi Qubais atau Istana Al-Safa. Kalau tuan perasan Jabal Qo'an dengan Jabal Abi Qubais ni bukit yang tinggi tu, yang istana tu. Kata Safa Marwah, belakang Safa tu ada satu bukit. Bukit tinggilah, dah jadi tempat istana diraja lah, dan tempat imam-imam Majlis Haram masuk sebelum jadi imam. Dia parking kereta kat situ dulu. Dia jumpa ataupun dia mungkin murajaah Al-Quran ke dan sebagainya, akan turun ikut lift dan akan di escort oleh polis atau askar lah untuk jadi imam. Ada apa nampak kat pintu Bilal, satu pintu kecil tu, kat situ ada pintu imam-imam keluar masuk imam Majlis Haram setiap kali waktu solat. Kabilah ini diketahui mereka menguasai kawasan atas Mekah. Ini Al-Ma'la. Ma'la ni kalau tuan-tuan pergi ke Pura Ma'la, ada satu tempat nama dia Al-Ma'la. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Kucing, juga ni orang Malaysia lah panggil Masjid Kucing, ataupun dalam kitab Dr. Abdul Basit sebut Masjid Ar-Rayah. Diletakkan bendera di situ oleh Sayyidina Bukhari. Ar-Rayah ni masuk bendera. Kita orang Melayu jadi Masjid Kucing. Kok mana datang tak tahu kan. Mungkin kucing ramai kot kat situ kot. Jadi orang haji umrah dia tak tahu nak letak senang nak tanda di situ kat Masjid Kucing. Masjid Kucing dah tak ada dah. Jadi ke depan sikit ada perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la di perkuburan Ma'la ni tempat Siti Khadijah dimakamkan di situlah. Setiap pedagang yang masuki tekan cukai 10%. Maknanya ada tol. Kaum Amalik pun buat tol, kaum Jurhum pun buat tol 10% nak masuk dalam kawasan Masjidil Haram atau kawasan Kaabah. 10% banyak juga kan tuan-tuan. Tak tahulah dulu guna cukai macam mana kan. Kabilah ini dikuasai oleh Al-Haris bin Mudhad. Beliau ialah orang pertama daripada suku ini yang menjaga Kaabah setelah menewaskan kabilah Amalik. Maknanya kaum Jurhum ni datang, maknanya kabilah-kabilah ni berperang antara satu sama lain untuk menjaga Kaabah, sebab menjaga Kaabah ni salah satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Permintaan mereka berterusan selama 300 tahun. Sangat lama dan sangat panjang perjalanan kaum Jurhum berbanding dengan kaum Amalik yang sekejap. Semasa pemerintahan mereka telah berlaku kejadian banjir di Mekah. Banjir kat Mekah ni tak pelik tuan-tuan. Kalau kita pernah tengok gambar ada yang orang berenang kalau perasan lah. Pernah tengok tuan-tuan dalam Google lah. Orang berenang tu memang Kaabah dia naiki air. Memang kawasan Kaabah ni lembah. Jadi air kalau tak ada sistem peparitan, tak ada orang yang tolak tu kan, memang air akan bertakung lah. Dia lembah je tu, dia ke bawah dia air daripada bukit akan turun, akan memenuhi kawasan Kaabah. Ni lembah. Kita tengok sejarah pembinaan Kaabah tu, memang dulu Kaabah ni terletak di antara bukit-bukit. Dia macam lembah lah. Jadi bila orang dah start Nabi Ismail AS air Zam-Zam dan semua orang duduk maka kembang lah sampai sekarang. Dia banjir tak pelik lah. Bukan tanda-tanda akhir zaman pun. Kita orang pelik air memasuki kawasan Kaabah dari sebelah atas sehingga meruntuhkan setengah binaan Kaabah. Ini sejarah tuan-tuan. Bukan cerita dongeng-dongeng ni. Kemudian Jurhum membinanya semula berdasarkan asas binaan Nabi Ibrahim AS. Jadi siapa yang mendirikan asas binaan Kaabah ni ialah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS. Tetapi mereka meninggikan sedikit binaannya dan menjadikan pintunya berdaun dua serta dikunci. Kan ada dua pintu kan. Ada kunci. Ini sejarah daripada kaum Jurhum. Lama kelamaan kabilah Jurhum tidak lagi mengambil berat tentang kesucian Kaabah. Ni Allah Ta'ala bagi nikmat 300 tahun, lama tuan-tuan. Tapi sebab mereka alpa tak jaga kesucian Kaabah, waktu buat maksiat pada Allah Ta'ala, sehingga berlaku beberapa kejadian maksiat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bila terlampau lama menguasai pemerintahan, Allah Ta'ala tarik. Kita selalu baca kan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tanzi'u man ila akhir ayat. Itu tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan baca ayat Quran tu selepas solat apa maksud dia. Allah Taala boleh tarik kuasa pemerintah ni pada bila masa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun lama tuan-tuan. Tapi sebab lupa Allah, kembali maksiat pada Allah Taala tarik balik kuasa pemerintahan menjaga Kaabah. Berapa generasi 300 tahun tu kan.
Antaranya ialah perbuatan zina antara Asaf dengan Nailah di dalam Kaabah, tuan-tuan. Kita pelik lah sekarang ni. Ustaz, ada orang meraba dah. Memang ada orang meraba pun di depan Kaabah sekarang ni. Raba buntut, raba payudara, tak orang sebut lah. Benda tu tak pelik dah. Zaman dulu berzina dalam Kaabah. Jadi tak pelik lah benda-benda dekat Mekah ni ada dua golongan. Kenapa, tuan-tuan? Golongan Abu Jahal dengan golongan Nabi Muhammad SAW. Daripada zaman Nabi Adam dulu. Saya kalau kuliah tempat lain cerita pasal kisah Nabi, kisah Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh AS. Memang perangai-perangai ni kekal sampai hari kiamat. Tanya lagi Mekah lah tu azan Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan menukarkan Asaf dengan Nailah ni sedang berzina di dalam Kaabah dengan batu. Hebatnya kuasa Allah Ta'ala sebagai pengajaran dan peringatan pada manusia. Tuan-tuan tak pelik lah, tuan-tuan, kalau depan Kaabah tu orang buat maksiat macam-macam, curi duit orang, curi beg orang, macam-macam lah kalau cerita di Mekah ni. Jangan kata dekat Mekah ni Ustaz, insya-Allah semua soleh-soleh, semua soleh-soleh. Bukan bila kita cerita keburukan tu kita jadi takut. Tak payah lagi lah Mekah Ustaz, tak payah lah Ustaz, kuliah-kuliah ni tak payah lah kot. Jangan jadi macam tu lah. Kita nak jadi golongan Nabi SAW. Memang Allah Ta'ala menciptakan dua golongan itu di mana-mana. Tak kisahlah kat mereka ke mana-mana ke, tempat tu mesti ada dua golongan. Kemudian kedua-duanya dikeluarkan dari Kaabah dan Asaf diletakkan di atas bukit Safa, manakala Nailah di atas bukit Marwah. Dan Allah Ta'ala jadikan Asaf dengan Nailah ni batu, maka batu telah dialihkan. Sekarang Asaf diletak. Allah Ta'ala sebut inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah juz 2 Nailah letak bukit Marwah, Asaf letak dekat bukit Safa. Kemudian kabilah Jurhum telah bertawaf di antara kedua-duanya. Antara kajian yang tidak baik adalah percubaan untuk mencuri harta yang dihadiahkan kepada Kaabah dan pelbagai kejahatan lain lagi. Ini dibuat oleh kaum Jurhum. Maknanya bukan setakat berzina, malah ada cubaan untuk mencuri harta yang dihadiahkan kepada Kaabah. Kita ada kisah menarik lepas ni. Kita boleh tengok nota kaki 23 tu, lihat lunas penceritaan tarikh Kaabah. Ada buku surat, ada rujukan tu, bukan cerita ambil tepi jalan. Dr. Basit ni seorang yang amanah, masya-Allah, PhD, master degree di Madinah Al-Munawwarah, orang Kelantan. Ada pondok di pondok Sungai Durian. Kalau dalam Facebook tu terkenal lah dengan dia menyebarkan dakwahnya melalui Facebook dan Instagram dan sebagainya lah. Tu Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, boleh tengok dalam YouTube. Ketujuh, Kusai Datuk Nabi. Setelah Jurhum, Mekah dikuasai pula oleh kabilah Khuza'ah. Jadi pemerintahan tu ada dia punya susu galuh dia, ada sejarah dia. Dia diambil oleh Bani Khuza'ah. Kemudian Mekah diperintah oleh Datuk Nabi iaitu Qusay bin Kilab. Siapa nama Datuk Nabi? Qusay bin Kilab. Anda tahu tu. Kadang-kadang kita tanya Datuk hati-hati kita tahu pula. Datuk Nabi kita tak tahu. Pada masa pemerintahannya beliau telah mengumpul harta yang halal dan meruntuhkan Kaabah untuk dibina semula dengan satu binaan baru yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Pentingnya harta yang halal. Kita nak buat surau, nak buat benda-benda baik, benda kebaikan, kena guna benda yang halal. Jangan ada benda syubhah dengan benda yang haram. Tinggi binaannya berukuran 25 hasta. Hasta macam ni? Macam ni hasta, dan mempunyai atap daripada batang kayu dum, seperti batang nibung, dan besar seperti batang kelapa. Itu masuk dum lah, seperti batang nibung dan besar seperti batang kelapa yang kukuh dan pelepah tamar. Asasnya masih seperti binaan Nabi Ibrahim AS. Maksudnya asas setiap kaum ni tetap tidak merosakkan binaan asas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS. Pemerintahan semasa pembinaan ini, Hajar Aswad telah hilang dan tidak ada siapa yang mengetahui tempat ia berada. Setelah disiasat, Qusay diberitahu bahawa kabilah Iyad semasa dihalau keluar dari Mekah oleh anak-anak Mudar bin Nizar telah mengambilnya dan menanamnya di salah sebuah bukit di Mekah. Ni tuan-tuan, sejarah hebat, masya-Allah. Kadang kita tak dengar pun mutakhir ataupun ustaz-ustaz kita cerita di Mekah, sejarah yang panjang. Itu sebab buku ni wajib pada setiap insan yang nak pergi Mekah dan Madinah, wajib beli buku ni untuk kita study dulu sebelum kita sampai di Mekah. Tahniah pada surah Muhaiminah sebab kuliah berkenaan dengan kuliah berpihak haraman.
Peristiwa ini disaksikan oleh seorang perempuan. Qusay lalu pergi berjumpa dengan perempuan tersebut dan merayu agar beliau menunjukkan tempat tersebut. Ada saksi, tuan-tuan. Ada saksi seorang perempuan yang melihat Hajar Aswad telah hilang oleh anak-anak Mudar bin Nizam, dan merayu supaya perempuan tu menceritakan peristiwa tersebut. Sebab Hajar Aswad, tuan-tuan, benda penting yang kita cerita pada bulan lepas tentang apa itu Hajar Aswad. Akhirnya Hajar Aswad ditemui kembali lalu disimpan oleh Qusay selama turun-temurun sehinggalah ke zaman Quraisy. Lihat Al-Azraqi Tarikh Makkah, ada nota kaki kat bawah tu. Mana Hajar Aswad dah hilang, jumpa balik, disimpan daripada zaman Qusay bin Kilab, iaitu datuk Nabi sampai ke zaman Nabi SAW, zaman Quraisy. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, Qusay bin Kilab adalah orang pertama dalam kalangan Quraisy yang membina Kaabah selepas Nabi Ibrahim AS, dan beliau juga merupakan orang yang pertama membina atap Kaabah. Sejarah baru tahu punya Kaabah ni bukan jadi Allah Taala kata kun fayakun jadi macam tu, tak. Ada dia punya sejarah dan dia punya pembinaan dia. Maknanya hebatnya Islam dah ajar dah tentang ilmu construction, tuan-tuan. Kita je kata Allah hebat, orang luar, padahal arkitek dulu hebat lagi. Perhatian, berkata setengah ulama, selepas daripada binaan Qusay inilah Abdul Muttalib siapa? Datuk Nabi juga. Abu Talib, pak saudara, membina. Beritahu jawapan dah. Nanti bagi tahu kat saya apa tahun hijrah kita, 500 Masihi. Kaabah yang dibina sekali lagi menghadapi kerosakan. Ni binaan Quraisy pada tahun 591 Masihi. Sebagaimana Masihi miladi beza kedai Arab. Kedai Arab mana-mana ada bukhur, kita bakar. Kita bakar dalam Allahumma salli ala Muhammad, yang nama mewangi tu, tak ingat dah. Dia akan bakar api, maka akan keluar asap. Dia asap-asap tu lah orang Arab akan ambil dia punya syimak ataupun serban ni untuk dia wangikan dia punya badan dengan syimak tersebut. Dia akan tutupnya itulah kejap. Dia akan masuk Masjidil Haram untuk mewangikan Masjidil Haram. Ni cerita membakar kemenyan ataupun bukhur dia panggil, ataupun kayu gahru. Kayu gahru kat mana? Kat Arab ke kat Malaysia? Kayu gahru kat Malaysia lah. Gahru Malaysia dan gahru Kemboja antara gahru yang paling mahal. Untuk orang Arab dia panggil ud. Ud ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan celik boleh tahan 3-4 hari. Orang Arab sangat suka, dan bau dia sangat memeningkan kepala dan tengit lah. Tapi kalau Arab bila pakai sekali bau macam pening, tapi bila lama dia bau fresh, sedap, segar. Tuan-tuan pergi kedai Arab atau pergi Mekah nanti beli ud. Ud Cambodia ataupun ud Malaysia ni memang parti dia memang 300-400 satu botol kecil ni. Orang Arab sangat suka lah. Mereka tak ada ud, tak ada gahru, kan? Tak ada ud. Tahu tak kayu gahru? Tahu kan? Kat Malaysia ada kayu gahru, Masya-Allah tabarakallah, mewangikan Kaabah. Jadi sunnah untuk kita mewangikan tempat solat kita. Bukan Kaabah saja, di surau ni boleh pasang wangi-wangian. Ada pasang wangi-wangi tak ada? Ada semua. Wangi-wangikan, pasang untuk mewangikan tempat solat. Sama macam mewangikan Kaabah. Tiba-tiba bara api yang dibakar ini telah tercampak atau terpercik mengenai kelambu Kaabah, kiswah Kaabah, dan menyebabkan berlakunya kebakaran ke atas Kaabah yang menyebabkan binaannya menjadi tidak kuat lagi. Tuan-tuan boleh tengok pembangunan Kaabah pada zaman Qusay bin Kilab, Datuk Rasulullah SAW, sekitar 400-700 Masihi menurut pandangan pelukis. Ini antara gambar yang kita selalu tengok lah. Kita sambung. Kita ni panjang, memang cerita dia menarik. Memang 3-4 muka ni. Katalah lepas setengah, 5 minit lagi. Semangat pula jumpa jemaah kan. Boleh doa aura dia tu. Masya-Allah. Selepas itu, lepas terbakar kelambu menyebabkan binaan tak kuat, berlaku pula banjir kali lagi. Tadi zaman siapa tadi banjir? Jerome. Banjir ni banjir pula melanda Kaabah. Sebab tak pelik lah banjir, sebab dulu mana ada sistem pemerintah, mana ada yang yang pakai baju hijau nak tolak air, tak ada. Memang dia kawasan lembah. Selepas itu berlaku pula banjir yang melanda Kaabah yang menyebabkan berlaku keruntuhan pada sebahagian Kaabah. Air dia akan kena dengan batu, dia tak kukuh, dia akan jatuh lah. Dan kayu pula. Dulu kalau kita tahu masuk dalam Kaabah, dia ada 3 tiang. 3 tiang kayu. Sekarang dah tukar besi. Maknanya nak kata Kaabah tu ada 3 tiang asas. Macam bangunan kita lah, kalau tak ada tiang, satu runtuh lah. Selepas berlakunya peristiwa itu, para pemimpin Quraisy telah bermusyarat untuk membina semula Kaabah yang telah runtuh sebahagiannya. Tuan-tuan, ada apa-apa tuan-tuan? Musyarat. Jangan buat kerja seorang-seorang. Musyarat. Syura apa-apa. Kebetulan pada masa yang sama, sebuah kapal dagang kepunyaan saudagar Rom telah pecah di lautan Jeddah. Maknanya Rom dengan Islam ni dah berdagang lama dah. Bersama mereka ada seorang tukang kayu yang mahir bernama Yakum.
Quraisy telah membeli kayu dari kapal tersebut untuk dijadikan binaan atap dan tiang Kaabah. Ni sejarah Kaabah ni. Kan, hebatnya, susahnya orang nak buat Kaabah. Kita tengok Kaabah dah siap dah. Nak masuk Kaabah memang tak dapat Ustaz. Selalu pembesar-pembesar je dapat masuk. Dapat tengok Kaabah pun alhamdulillah Ustaz, walaupun kat surah Muhaimin dapat tengok Kaabah kan. Sampai insya-Allah. Yakinlah tuan-tuan. Sampailah insya-Allah. Pihak Quraisy telah berazam untuk meruntuhkan semua binaan yang tinggal dan membinanya semula dengan asas yang baru, kerana asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS telah terlalu lama dan usang. Menurut Al-Sinjari, jarak di antara binaan Nabi Ibrahim dengan binaan Quraisy adalah 2645 tahun. Masya-Allah tuan-tuan. Lihat Al-Sinjari Mana'ih Al-Kiram. Tengok tu ada nota kaki kat bawah tu. Di dalam Kaabah terdapat sebuah telaga yang di dalamnya tersimpan harta-harta yang dihadiahkan kepada Kaabah. Dalam Kaabah tu ada telaga tuan-tuan. Telaga tu lah orang bagi hadiah untuk Kaabah. Tersimpan harta-harta yang hebat, yang mewah, yang dihadiahkan kepada Kaabah. Dalam telaga itu ada seekor ular berbisa yang berwarna hitam di atas belakangnya, putih di bawah perutnya dan berkepala seperti kepala seekor kambing. Macam pelik Ustaz cerita ni. Betul Ustaz ni? Kau Ustaz tambah? Tak ada, tak tambah memang. Dalam kitab tu kata boleh bumi Haramain ni nak suruh dengar. Ular ini telah berada di situ selama 500 tahun, iaitu sejak sejaman Jurhum lagi. Tuan-tuan tengok. Kita tengok balik Jurhum tadi. Lama tuan-tuan ular tu duduk dalam Kaabah, dalam telaga di dalam Kaabah menjaga harta-harta. Ular tersebut bertindak sebagai pengawal harta Kaabah kerana banyak berlaku kecurian ke atas harta Kaabah pada waktu itu. Ketika kaum Quraisy berada dalam ketakutan untuk meruntuhkan Kaabah, ular itu sentiasa keluar menzahirkan dirinya. Oleh itu mereka pun berkumpul di makam Ibrahim dan salah seorang pemimpin Quraisy bernama Al-Walid bin Mughirah telah menyampaikan khutbah kepada kaumnya. Bukankah kamu semua mahukan kebaikan untuk membina Kaabah? Mereka jawab, iyalah. Sebab kita nak buat Kaabah ni buat benda baik. Jangan takutlah dengan ular ni. Dia seorang pemimpin Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata Al-Walid, Allah tidak akan membinasakan orang yang ingin melakukan kebaikan. Tuan-tuan yakin itulah tuan-tuan. Sampai bila-bila buatlah baik tuan-tuan. Buat baiklah bila-bila. Ni cerita ni kita ambil pengajaran. Buatlah baik. Walaupun orang tak suka, orang tak berahi, orang kecam, buatlah baik. Sebenarnya Allah Taala tidak membinasakan. Allah Taala bersama orang yang buat hasanah, buat kebaikan. Tapi ingatlah, jangan sesekali kamu memasukkan perbelanjaan untuk membina rumah Tuhan kamu ini kecuali harta yang baik hasil usaha kamu. Tuan-tuan nak buat Kaabah ke, nak buat apa-apa sajalah binaan-binaan. Sebagaimana kisah ibrah yang kita ambil daripada malam ni, gunalah harta yang halal tuan-tuan. Bila harta tak halal, kadang-kadang macam-macam lah. Kadang rumah rosak lah, bakar lah, macam-macam. Sebab harta carian tu tak halal dah. Ni nak buat Kaabah ni, dia kata ambil harta yang baik hasil usaha kamu sendiri. Jangan masukkan harta riba, judi, pelacuran dan semua yang tidak baik daripada harta kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kecuali harta yang baik. Allah Taala nak terima tuan-tuan sedekah kita, infak kita, zakat kita, guna saluran yang halal lagi berkah. Itu penting tu. Tuan-tuan boleh tengok perhatian. Dato' Basit tulis dalam nota kaki bawah, sesungguhnya orang jahiliah menghormati Kaabah dengan membinanya menggunakan harta yang baik. Orang jahiliah tuan-tuan, orang tak Islam lagi tapi dia jahil, tak Islam lagi, tak terima dakwah Nabi tapi dia hormat Kaabah, guna harta yang halal. Maknanya harta mungkin dibuat pertanian, dia berniaga. Jangan guna harta riba, pelacur dan benda-benda lagi, judi dan sebagainya. Tengok orang jahiliah pun guna harta yang halal. Kita ni kok mana? Jahiliah ke tak jahiliah? Itu soalan dia. Apatah lagi sebagai umat Islam yang ingin membina masjid atas surau, hendaklah menderma dengan harta yang halal lagi bersih. Ini dipesan oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Kalau kita nak buat apa-apa yang baik, harta rumah atau binaan apa-apa, gunalah harta yang halal. Sebab dia lama akan jadi saham sampai bila-bila. Selagi mana binaan tersebut masih ada. Itu sebab kalau nak tambah akaun ke apa, kita buat sistem wakaf atau sistem infak. Kuliah-kuliah selalu buat kan. Ustaz Abadi Syah datang, siapa nak infak, itu antara benda lah. Antara benda boleh. Kalau boleh juga lepas ni, bukan kita setakat bagi wang, kalau boleh bagi sesuatu yang ustaz boleh guna. Contoh jubah ke, contohlah ni cadangan saya, supaya benda tu ustaz boleh guna sampai bila-bila. Jadi saham orang yang infak tu boleh sampai bila-bila, kopiah ke, jubah ke kan. Nak ustaz kereta ikutlah kan. Contoh, kalau duit boleh, tapi ustaz okey kau benda lain. Tapi benda yang ustaz boleh pakai, ni surah Muhaimin bagi jubah lawa ni, dia pakai pergi kuliah, pergi mana-mana. Jadi benda tu berterusan dan jadi amalan jariah.
Kemudian mereka pun berdoa, wahai Tuhan, sekiranya apa yang kami lakukan ini mendapat keredaan Engkau, maka jauhkanlah ular ini daripada kami. Ni tuan-tuan. Bila datang musibah, datang benda-benda, kita doa pada siapa? Pada Allah. Doa pada Allah Taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya tentang hamba-Ku, fa inni qarib, aku ni dekat dengan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Taala sebut. Panjang kisah ni. 8:35 dah. Tak boleh sejam tuan-tuan. Dia semangat ni macam ni. Dia cakap dah pening dah ni. Kan? Nanti kita sambunglah. Kita dah tak habis lagi, panjang. 3-4 muka surat. Selepas itu datang seekor burung dari langit menuju ke arah ular yang sedang berada di atas dinding Kaabah dan menyambar kepalanya serta mencampakkannya ke arah kawasan Jiyad ataupun Bukit Ajiyad. Tuan-tuan. Akhirnya ular tu mati dengan sebab doa pada Allah Taala. Allah Taala makbulkan. Mereka takut sebab ular ni boleh mengancam nyawa mereka. Dan ular tersebut sangat berbisa dan berwarna hitam di atas belakangnya, putih di bawah perutnya dan berkepala sebagai kepala seekor kambing. Pelik tuan-tuan. Kita pun tengok pelik. Jadi tak mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk ciptakan penjaga untuk menjaga harta di dalam Kaabah. Lama tu, 500 tahun. Hidup dalam tu. Besar kok mana wallah tak dinyatakan oleh pengarang kitab. Besar kok mana, kok macam mana. Jadi Allah Taala datangkan seekor burung dari langit. Tak disebut burung apa, menuju ke arah ular yang sedang berada di atas dinding Kaabah dan menyambar kepalanya dan mencampaknya ke arah Jihad. Matilah. Namun perasaan takut akan dimurka dan ditempa azab oleh Allah masih menebal dalam diri mereka, sehingga Al-Walid sekali lagi berkata, aku akan mula meruntuhkannya. Aku telah tua, sekiranya aku mati maka ia disebabkan ajal yang sudah tiba. Ni antara takutlah sebab nak runtuhkan Kaabah ni bukan sebarangan orang, bukan satu usaha yang calang-calang, bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Beliau pun mengambil, dan Walid bin Mughirah pun mengambil pemukul dan mula meruntuhkannya. Tak ada siapa berani nak runtuhkan Kaabah. Tengok, hatta Allah Taala bagi burung ababil kan, kata dalam surah Al-Fil kan, apa nak runtuhkan Kaabah, tentera Abraha sebagainya. Masya-Allah, Allah Taala jaga sungguh sampai sekarang ni, walaupun Covid utuh macam tu lah. Orang tawaf tak tawaf seorang dua kan. Alhamdulillah. Itulah tempat untuk kiblat kita sebagai umat Islam. Beliau pun mengambil tukar dan mula meruntuhkannya, tetapi dengan tiba-tiba batu di bawah kakinya bergerak. Lantas beliau pun berdoa, wahai Tuhan, jikalau Engkau menakutkan kami, sesungguhnya kami ingin membaikinya dan kami tidak melakukannya kecuali untuk kebaikan. Tengok Allah Taala jaga tuan-tuan Kaabah tuan-tuan. Tapi ramai orang tak jaga, buat maksiat, macam-macam buat ona depan Kaabah. Saya pernah jemaah saya tuan-tuan kat Multazam, jemaah saya perempuan, dia kena rabalah buah dadanya di depan Multazam. Sian, itulah benda yang berlaku tuan-tuan. Jadi nak pergi Mekah ni kita jadilah soleh dulu, walaupun kat sana ada yang tak soleh. Ni tiba-tiba batu bergerak, Walid bin Mughirah pukul dan mula meruntuhkan Kaabah. Tiba-tiba batu di bawah kakinya bergerak. Maka Walid bin Mughirah berkata, ya Allah, janganlah kau jadikan tiba-tiba benda mengakutkan kami jadi takut. Kami nak runtuh Kaabah sebab kami nak buat kebaikan dan kami nak cantikkan Kaabah ni, ya Allah. Ular dah tak ada dah tadi, ni hujan lain pula, tiba-tiba batu bergerak. Walid bin Mughirah doa pada Allah Taala. Kita apa-apa tuan-tuan, doa pada Allah Taala, jangan lupa Allah. Kemudian beliau telah meruntuhkan Kaabah di bahagian 2 rukun pada hari itu, manakala orang lain hanya memerhatikan sahaja dan tidak menyertainya. Seorang-seorang buat kerja tuan-tuan. Orang lain tak tergamak dan tak berani. Walid bin Al-Mughirah dia yang berani seorang-seorang dan meruntuhkan Kaabah di bahagian 2 rukun. Ada 2 rukun kan, ada rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun apa lagi? Rukun Yamani, jelas buatlah. Akhirnya semua tengok, memerhatikan sahaja dan tidak menyertai Al-Walid bin Mughirah. Bahkan mereka terus menunggu apakah akibat akan menimpa ke atas Al-Walid pada hari itu. Saya takut, kata apa pula jadi pada Al-Walid dan Mughirah. Dia seorang-seorang buat kerja, kita tengok Allah Ta'ala azab dia ke, atau tenggelam ke, mati ke apa. Tapi Al-Walid dah sebut dah, jadi apa-apa disebabkan ajal aku, bukan disebabkan azab Allah Ta'ala. Ajal tiba, bukan sebab aku untuk Kaabah ni aku mati, tak. Dia pesan siap-siap dah sebagai pemimpin Quraisy pada masa itu. Setelah tidak ada apa-apa yang berlaku pada keesokan harinya, ramailah yang bersama-sama meruntuhkan binaan Kaabah yang masih tinggal. Itulah kita kadang tengok orang dalam susah, lantak dia lah. Dia buat kerja seorang dulu, kita tengok dulu. Okey tak okey? Kalau okey kita join, kalau tak okey kita lari. Selalu kita macam tu lah. Kan? Kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara-perkara
kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara yang ismi ni maksudnya dosa dan permusuhan. Benda baik tolong bangunkan, tolong sama-sama buat berjemaah. Jangan biar seorang-seorang je kan. Dia antara benda yang penting lah. Banyak manfaat cerita malam ni. Akhirnya pada esokan harinya ramailah yang join bersama Walid untuk meruntuhkan Kaabah sehingga kepada asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim yang masih tinggal, yang berupa sebuah batu besar yang berwarna hijau. Ni. Lepas semua orang dah join Al-Walid Al-Mughirah, walaupun seorang semalam, hari ni ramai tolong. Ramai tolong sebab Al-Walid tak ada apa-apa, okey, relax je. Kan? Akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya sampai kepada asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS yang berupa sebuah batu besar yang berwarna hijau yang berbentuk bonggol-bonggol unta. Ada satu batu hijau tuan-tuan dekat bawah Kaabah. Ini binaan asas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS yang berbentuk sebagai bonggol unta. Ini cerita benar tuan-tuan. Untuk mengangkat seketul batu tersebut memerlukan 30 orang lelaki. Allahu Akbar. Hebat. Kena buat berjemaah tuan-tuan. Susahnya Kaabah nak dibina, nak dijadi sampai sekarang. Panjang ni tuan-tuan. Nak sambung ke? Nak terus? Kita sambung ni kali boleh? Ada panjang umur, luar rezeki, kita sambung bulan depan insya-Allah. Kita tak habis lagi macam mana Walid bin Mughirah, seorang pembesar Quraisy, nak runtuhkan Kaabah dan nak buat binaan baru. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ular, dan orang tak bagi kerjasama kat dia, tapi dia sebagai pemimpin, dia tunjuk hebatnya dia sebagai seorang pemimpin Quraisy. Seorang-seorang juga kerja, orang lain tak pandang pun. Jadi kita jadilah macam mana Al-Walid bin Mughirah ni, dan niat tu penting. Banyak manfaat yang kita ambil malam ni, antaranya peristiwa sejarah daripada kaum Amalik, Jurhum, Qusay, Datuk Nabi, binaan Quraisy, dan peristiwa yang sangat hebat, Ula, dan perjalanan yang sangat hebat pembinaan Kaabah itu sendiri. Dan kita hendaklah mencari sesuatu yang halal untuk kita buat dan kita bina di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Tak kiralah masjid ke surau ke dan sebagainya. Jadi harta yang halal itu penting untuk kita cari. Mudah-mudahan jadi berkat untuk kita, untuk anak isteri kita, dan mudah-mudahan jadi amal yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sebut tadi, bila matinya anak Adam, terputusnya semua amalan kecuali 3 perkara. Waladun salih yud'aulah, anak yang soleh mendoakan ibu dan ayah. Yang ketiga, yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu manfaat malam ni tuan-tuan. Atau boleh cerita pada anak-anak, bukan cerita dongeng, bukan cerita ambil tepi jalan. Sejarah Mekah Kaabah itu sendiri sangat hebat. Sebagaimana hebatnya kita tengok Kaabah sekarang ni, Allah Ta'ala tinggikan Kaabah Al-Musharrafah ini. Mana kita tengok Kaabah, pasti kita bakal menangis dan mengalirkan air mata tuan-tuan. Inilah Kaabah yang disekat sekarang ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan sampailah. Allah tak angkat bala dan macam ni. Dan yang ketiga, bila matinya anak Adam ataupun insan, yang ketiga ialah sadaqatun jariyatun, sedekah jariah yang kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan sedekah jariah kita halal dan berkat dan menjadi amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Jadi saya tanda dekat memerlukan 30 orang lelaki. Batu warna hijau, mana besar lah batu tu, bonggol-bonggol macam unta. Seketul batu 30, maknanya besar lah. Berapa bulan ini? 16 9. Tak boleh lama kuliah tuan-tuan, kan? Pendek umur ni kata. Kuliah lama tak boleh. Malam ni kan malam minggu, kan? Malam minggu. Jadi saya faham. Cerita tu taklah, cerita dah tak ada dah. Jadi insyaAllah masa bertemu family, jangan Saturday night pula. Sama-sama muda tuan-tuan. Masih yang datang pada malam ni, yang melihat live kita pada malam ni, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita, dan Allah Ta'ala campak rasa cinta dan kasih kita pada Kaabah, tanah haram, dan Allah Ta'ala panggil kita, jemput kita bagi orang yang yakin, mampu, rindu dan mahu untuk ke Mekah Al-Mukarramah, insyaAllah. Apa yang baik itu datang pada Allah Ta'ala, apa yang lemah itu datang kelemahan diri saya sendiri. Ada rezeki, panjang umur, insyaAllah kita jumpa bulan depan, insyaAllah. Doakan semua sihat walafiat, dan Allah Ta'ala angkat segala bala bencana yang dan wabak yang menimpa kita ketika ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ya Allah, belah dosa kami, banyakkan umur kami, siapkanlah kemudahan kami ya Allah. Sampai rasa cinta dan kasih kami pada Kaabah-Mu ya Allah, sampai rasa cinta rindu kami pada Kaabah-Mu ya Allah. Sampaikanlah kami ke Kaabah-Mu ya Allah, sampaikanlah kami ke Kaabah-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pilihlah kami, jemputlah kami untuk pergi Kaabah-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi barakah ya Allah, kurniakanlah kepada kami harta yang halal serta barakah ya Allah. Rabbana atina fil hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.